Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Masih lagi kehangatan Dewan Rakyat ya, Parlimen khas untuk Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan pembentangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 untuk tahun 2021 sehingga 2025. Namun apa yang mengejutkan kita adalah komen-komen daripada walaun-walaun, penyokong-penyokong pembangkang. Katanya ya, semua yang dibentangkan itu tidak berkaitan dengan rakyat. Sahabat-sahabat semua, ini adalah komen yang tidak punya otak. Mari saya berikan satu contoh yang paling senang untuk difahami oleh Anda walaun-walaun di luar sana. Okey, kita bagi perumpamaan tentang satu keluarga, rumah tangga, sebuah rumah yang ada keluarga, ada isteri, ada bapa, ada anak-anak dan sebagainya. Okey, so mari kita katakan. Sebagai seorang bapa, kalau kamu tidak punya pendapatan, pendapatan kamu tidak meningkat dari tahun ke tahun, bagaimana untuk kamu bagi makan anak-anak, isteri, ya, untuk belajar, beli keperluan harian, beli untuk kos persekolahan dan sebagainya. Ya. Jadi sangat mudah sahabat semua. Kalau kerajaan hari ini tidak punya pendapatan, bagaimana untuk kerajaan ini menjaga rakyat yang ada di luar sana? Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan hari ini semata-mata untuk mencari sumber pendapatan, untuk meningkatkan pendapatan. Untuk apa? Untuk membuat perbelanjaan, menampung, yang juga menjaga kebajikan rakyat. So ini antara perkara yang sangat mudah untuk difahami, tetapi walaun-walaun begitu sukar untuk memahaminya. Mungkin karena mereka ini baru keluar gua atau sebagainya. Jadi menarik untuk kita ikuti pembentangan daripada PMX ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, berkaitan dengan kajian separuh penggal rancangan Malaysia yang ke-12 untuk tahun 2021 hingga tahun 2025. Jadi tanpa buang masa, saya membawakan Anda untuk mendengar sendiri ya kenyataan ataupun pembentangan yang dilakukan oleh PMX ini, sahabat-sahabat semua. Untuk mengemukakan usul seperti berikut. Bahawa Dewan ini menyedari akan cabaran untuk mengekalkan kestabilan ekonomi dan mencapai pertumbuhan yang mampan dengan mengambil kira perubahan trend ekonomi global, kedudukan keuangan kerajaan serta pencapaian 2 tahun pertama 2021-2022 rancangan Malaysia ke-12, merestui usaha kerajaan untuk merancang dan melaksanakan agenda pembangunan negara yang mampan selaras dengan aspirasi Malaysia Madani, wadah ekonomi madani, memperkasa rakyat serta agenda pembangunan mampan 2030. Meluluskan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 bagi tempoh 2023-2025 yang memberikan keutamaan dan penekanan baru atas dasar strategi dan inisiatif bagi pembangunan sosioekonomi selangkah memperkukuh tata kelola ke arah negara yang mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi menurut Kertas Perintah CMD 30 tahun 2023. Dan bahawa dalam meluluskan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, Dewan Yang Mulia ini menyeru seluruh rakyat Malaysia berganding bahu untuk memastikan pertumbuhan ekonomi negara kekal mampan serta adil dan seksama. Tuan Yang Dipertua. Baik. Silakan. Sokong. Dah. Belum lagi baca. Okay. Tuan Yang Dipertua. Allah Ta'ala في القرآن المجيد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk melunaskan amanah yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Surah An-Nisa ayat 58. Negara kita di persimpangan, sama ada mengekalkan dasar dan kaedah lama atau melakukan islah perubahan. Perubahan ini harus mencakup rangka memperbaiki tata kelola,
melakukan anjakan dasar dan memperkenalkan kaedah serta pendekatan baru mengikut tuntutan semasa. Kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12. Saya akan rujuk sebagai KSP RMK 12. Ternyata bukan pendekatan biasa menilai pelaksanaan RMK 12, tetapi adalah meliputi dasar dan kaedah baru untuk menghadapi tantangan semasa. RMK yang telah diluncurkan pada tahun 2021 mula dilaksanakan dengan matlamat makmur, inklusif, mampan. Manakala gagasan dalam KSP RMK 12 bermatlamatkan Malaysia Madani, mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi. Saya juga dimaklum bahawa ketidakstabilan politik beserta hentakan wabak COVID-19 sejak awal tahun 2020 telah mendedahkan kerapuhan sistem dan kelemahan tata kelola. Dalam tempoh ini juga, negara dirundung kegelapan tatkala PKP dan perintah darurat yang dikuatkuasakan antara tahun 2020-2021 mengakibatkan rakyat kehilangan mata pencarian, menyusutnya purata pertumbuhan ekonomi serta merosotnya pelabur asing. Selama 37,167 nyawa telah diragut COVID-19 sehingga kini. Tabung rakyat juga telah menyusut dengan pengeluaran dana rakyat khususnya melalui KWSP sebanyak 145 bilion ringgit. Kadar kemiskinan meningkat ke paras 8.4%. Kadar pertumbuhan ekonomi tercorot akibat bertambahnya kemiskinan. Sementara kadar kesenjangan membengkak kepada 0.411 dan kadar pengangguran meningkat ke 4.5% pada tahun 2020. Berdepan dengan kemalut tersebut, negara dituntut untuk melakukan anjakan secara tegas dan menyeluruh. Maka kerajaan telah mengikhtiarkan gagasan Malaysia Madani dan menyusun dengan kerangka ekonomi madani. Kerangka dasar tersebut telah dicerakin dalam Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga NETR dan Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 NIMP. Sebagai perkasa baru bagi memacu pertumbuhan sosioekonomi Malaysia untuk tempoh 10 tahun. Kenanglah sabda junjungan besar Nabi Muhammad SAW. La imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Hadis sahih riwayat Ahmad. Demikianlah kukuhnya gesaan Nabi Muhammad SAW bagi semua yang menggalas tanggungjawab. Segala kerangka dan kebijakan yang tampak lunak dan ampuh tidak bermakna tanpa amalan prinsip amanah dalam kalangan pimpinan dan penjawat awam serta masyarakat keseluruhannya. Demikian juga amanah dipikul dapat dilunaskan demi keselamatan jiwa dan mutu hidup rakyat. Agak menarik manakala Confucius mengungkap prinsip hui atau kesalingan, reciprocity di antara pimpinan yang beramanah dan bertanggungjawab dan rakyat yang turut memikul amanah. Tuan Yang di-Pertua, status terkini RMK 12 yang diluluskan di Parlimen pada 21 Oktober 2021 yang merangkumi 3 tema, 4 pemangkin dasar dan 14 pemacu perubahan. KDNK menguncup sebanyak negatif 5.5% pada tahun 2020. Tetapi mula pulih dengan mencatat pertumbuhan 3.3% tahun 2021. Dalam tempoh 2 tahun pertama RMK 12, yakni 2021 hingga 2022, negara mencatat pertumbuhan purata KDNK sebanyak 5.9% dari asas terdahulu yang sangat rendah. Sebanyak 31% daripada 175 sasaran ditetapkan telah dicapai dan 59% adalah mengikut jadual. RMK 12 peruntukan 400 bilion ringgit bagi membiayai projek pembangunan sambungan dan baru untuk tempoh 5 tahun. Bagi tempoh 2 tahun yang pertama, prestasi perbelanjaan sebenar ialah 34%. Tahun 2021, jumlah perbelanjaan pembangunan
hanyalah sebanyak 64,3 bilion ringgit. 2022 jumlahnya 71,6 bilion ringgit. RMK12 akan dijajarkan semula dengan visi ekonomi madani yang menyasarkan pemerkasaan dan merancakkan ekonomi negara untuk tempoh 10 tahun. Kerajaan komited untuk membelanjakan sekurang-kurangnya 90 bilion ringgit setahun bagi tahun 2023 hingga 2025. Ini bermakna kerajaan akan membelanjakan sepenuhnya peruntukan 400 bilion ringgit di bawah RMK12, malah menambah siling sebanyak 15 bilion ringgit menjadikan jumlah keseluruhannya 415 bilion ringgit. Peningkatan ini adalah bagi menambah keperluan untuk membiayai bidang keutamaan rakyat di samping memperbaiki mutu pengurusan dan menyasarkan semula subsidi bagi menampung keperluan asas rakyat. Anjakan baru bermula dengan menoktahkan kemiskinan tegar, menyelesaikan masalah asas prasarana dan keperluan asas rakyat, termasuk perbaiki sekolah dan klinik taif, menjamin bekalan air bersih serta meneraju ekonomi Islam. Dalam bidang menoktahkan kemiskinan tegar, insya-Allah kita akan berhasil menempuh kejayaan yang bermakna sebelum akhir tahun ini. Sementara KSP RMK12 akan menyemak semula dasar, strategi dan sasaran secara menyeluruh dengan mengambil kira kesenjangan pembangunan kota, desa dan pedalaman, dan juga miskin kaya yang masih wujud, hutang yang membengkak, ruang fiskal yang terhad dan peralihan struktur ekonomi yang perlahan. Pencapaian makroekonomi dan indikator terkini. Dalam masa singkat, pelbagai langkah proaktif telah diambil untuk mengembalikan Malaysia ke landasan pertumbuhan yang betul. Walhasil, dalam tempoh separuh pertama tahun 2023, KDNK Malaysia mencatat peningkatan sebanyak 4.2%. Didukung oleh kegiatan sektor swasta dan perdagangan yang baik. Prestasi pasaran buruh semakin baik dengan kadar produktiviti yang lebih tinggi, iaitu 3.7% tahun bagi tempoh 21-22, manakala pengangguran turun kepada 3.5% pada suku kedua tahun 2023. Kadar inflasi Julai 2023 telah menurun kepada 2%, rekod terendah dalam tempoh 24 bulan. Pendapatan negara kasar PNK per kapita lebih tinggi, iaitu RM52,968 atau $12,035 Amerika pada tahun 2022 ketimbang RM42,838 pada tahun 2020. Nikmat kemajuan ekonomi yang dikecapi kini turut dirasai oleh rakyat seperti terpapar pada petunjuk pada peringkat global dan domestik. Malaysia berhasil mencatat pencapaian memberangsangkan dalam pembangunan manusia berdasarkan indeks HDI, Indeks Pembangunan Manusia 2021 pada tanggal ke-62 daripada 191 buah negara. Kita menyasarkan kedudukan ke-25 teratas buat Malaysia dalam masa 10 tahun. Sementara pada peringkat domestik, indeks kesejahteraan rakyat yang mengukur tahap kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyat telah meningkat sebanyak 1.3% setahun. Pendapatan rakyat juga bertambah baik. Pendapatan purata bulanan isi rumah meningkat kepada RM8,479 pada tahun 2022 daripada RM7,901 pada tahun 2019. Berbeda dengan pendekatan model ekonomi sebelum ini, ekonomi madani bertitik tolak pada falsafah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang manusiawi berteraskan nilai, kemasyarakatan, peradaban dan norma yang merupakan satu kecetusan nurani buat negara yang pernah saya ungkapkan dalam buku Gelombang Kebangkitan Asia, The Asian Renaissance, sekitar 25
tahun yang lalu. Quote, asas ekonomi manusiawi ialah falsafah pembangunan yang holistik, berpandukan keprihatinan etika dan sosial, dan serta berasaskan prinsip keadilan dan kebajikan, al-adl wal ihsan. Mengurus ekonomi sedemikian bukan saja mengenai peruntukan sumber yang terhad untuk memenuhi keperluan fizikal dan material manusia, ia juga mengenai peruntukan sumber yang sama untuk memenuhi kehendak rohani dan intelek manusia. KSP RMK 12, Malaysia Madani, mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi. Lantaran itu, Kerajaan Persatuan kini sedang mempersiap negara bagi menempuh fasa kedua KSP RMK 12 yang diberi tema mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi dengan 3 tumpuan utama, yakni memperkukuh kemampanan, membangunkan masyarakat sejahtera dan menuju negara berpendapatan tinggi. 17 anjakan utama dan 17 inisiatif utama diperkenalkan bagi memastikan keberhasilan perkara yang disasarkan. InsyaAllah, KSP RMK 12 ini akan terus memperkukuh agenda pembangunan negara dan rakyat ke arah mencapai matlamat ekonomi madani. Bagi memberikan gambaran yang lebih jelas pada Dewan Yang Mulia ini, pembentangan ini akan dicerahkan melalui 12 penegasan yang menjadi intipati kepada KSP RMK 12 dan distrukturkan mengikut 3 tumpuan utama. Tumpuan 1, menuju negara berpendapatan tinggi. Bagi melonjakkan Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi, seiring dengan matlamat sebagai peneraju ekonomi Asia, kerajaan beriltizam untuk melaksanakan 4 penegasan. Penegasan pertama, melonjakkan pertumbuhan ekonomi. Kerajaan menyasarkan lonjakan pertumbuhan ekonomi sekurang-kurangnya 5% tahun dalam tempoh RMK 12 dengan memberikan tumpuan kepada 2 perkara pokok. Pertama, memperkukuh produktiviti dengan menyegerakan peralihan kepada industri bernilai tinggi dan menerima guna teknologi termaju, mempertingkat bakat kemahiran. Di samping itu, kerajaan akan terus bekerjasama dengan sektor swasta dan ahli akademik bagi menambah baik aspek produktiviti negara. Produktiviti pelbagai faktor MFP secara purata dijangka menyumbang sebanyak 42.8% kepada pertumbuhan KDNK dengan produktiviti boroh dijangka mencatatkan pertumbuhan 3.8% tahun. Kedua, kerajaan berhasrat menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan utama para pelabur dengan memperkukuh daya saing. Langkah utama adalah meningkatkan persekitaran perniagaan menerusi penambahbaikan peraturan perniagaan termasuk melalui unit My Mudah. Langkah ini secara langsung merancangkan pelaburan langsung domestik DDI yang secara bersinergi akan menarik lebih banyak FDI. Pelaburan swasta disasarkan berkembang sebanyak 6.4% setahun atau purata 300 bilion ringgit setahun dalam tempoh akhir RMK 12. Penegasan 2, mempercepat reformasi struktur ekonomi. Kerajaan akan memantapkan sektor dan industri dengan pertumbuhan dan nilai tinggi, high growth, high value, HGHV, meliputi 5 bidang. Pembangunan HGHV pertama, industri berasaskan peralihan tenaga, akan digagaskan sebagai anjakan utama bagi memastikan peralihan tenaga yang seksama. Dengan terluncurnya NETR, maka pelaksanaan dasar tenaga negara 2022-2040 secara komprehensif akan dapat disegerakan. Beberapa ikhtiar dalam 6 teras utama Energy Transition NETR telah dilaksanakan, termasuk galakkan penggunaan EV, kenderaan elektrik dan hybrid dan perluasan infrastruktur EV serta penerokaan sumber tenaga baru daripada sektor pertanian. Rang Undang-Undang Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga EECA sedang digubal. NETR telah mengenal pasti 10 projek perdana yang strategik dan berimpak tinggi.
Jangka pelaburan bernilai 25 bilion ringgit, mewujudkan 23,000 peluang pekerjaan berkualiti tinggi serta pengurangan 10,000 gigagram karbon dioksida secara setahun. Bagi memenuhi peningkatan permintaan gas asli cecair LNG dan memastikan keterjaminan bekalan, projek penyimpanan LNG tambahan akan dibangunkan di terminal penggagasan semula Pengerang, Johor. Langkah ini akan memperkukuh usaha meliberalisasi pasaran gas domestik dan menjadikan Malaysia sebagai hub pasaran gas asli serantau. Perdagangan renewable energy atau tenaga boleh baru rentas sempadan akan diperkukuh dalam inisiatif Grid Kuasa ASEAN. Matlamat kerajaan adalah mencapai sasaran kapasiti terpasang TBB sebanyak 70% menjelang tahun 2050. Sekaligus menjadikan Malaysia sebagai hub serantau bagi perdagangan tenaga bersih. HGHV2, industri berasaskan teknologi dan digital, akan memberikan tumpuan kepada pemanfaatan teknologi termaju yang merangkumi kecerdasan buatan, bahan termaju dan pengkomputeran kuantum bagi pemacu utama pertumbuhan industri. Saya pernah menghebahkan agenda digital rakyat, Digital Native Agenda 2023, DNA 23, sebagai ikhtiar untuk memberi pendedahan dan pencerahan kepada bidang teknologi dan digital yang kritikal bagi negara. Hasrat saya adalah agar kefahaman dan penyertaan itu lebih menyeluruh dan penekanan mengenai transformasi digital akan merangkumi semua lapisan masyarakat, miskin kota, desa dan di pedalaman. Walhasil, kebijakan digital lebih inklusif akan diwujudkan untuk membangun infrastruktur kondusif, menyemak semula peraturan dan garis panduan bagi menambah baik persekitaran yang mendukung pembangunan ekonomi digital. Pemain utama dalam sektor teknologi maklumat dan telekomunikasi seperti Google, Amazon Web Service, Microsoft dan IBM serta tokoh syarikat pemula, startup telah menyatakan minat mereka untuk mendukung usaha bagi melahirkan lebih ramai bakat digital tempatan yang berkemahiran tinggi. Pembangunan syarikat pemula ternyata kritikal dan mendesak bagi mempercepat peralihan struktur ekonomi negara. Syarikat pemula, startup, ternyata lebih demokratik dalam menarik penyertaan lebih ramai bakat dan anak muda yang sanggup meneroka lapangan berkaitan dengan segala risikonya. Justru ekosistem modal teroka akan diperkukuh bagi menyegerakan pembentukan syarikat pemula berasaskan teknologi. Inisiatif khusus akan diperkenal untuk mengumpulkan sumber daripada pelbagai syarikat berkaitan kerajaan GLC termasuk Khazanah Nasional Berhad, KUAP, kumpulan wang persaraan. Tumpuan akan diberikan kepada pelabur dan syarikat pemula yang masih pada peringkat awal dan mereka akan turut diperkasa agar lebih ramai bakat tempatan muncul sebagai pencipta dan pembangun teknologi. Kejayaan dirintis oleh syarikat pemula seperti Easy Parcel, The Lorry, Sweepy dan iStore iSend mampu diangkat sebagai teladan. Untuk maksud ini, satu konvensyen syarikat pemula akan dianjurkan dalam masa terdekat bagi menghasilkan lebih ramai tekno usahawan tempatan. Kerajaan menyediakan geran 266 juta ringgit pada tahun ini kepada syarikat pemula tempatan untuk melahirkan lebih banyak syarikat bertaraf unicorn. 63.9 juta ringgit disalurkan sehingga kini. Aktiviti penyelidikan pembangunan pengkomersialan dan daya cipta yang terarah merupakan satu daripada tunjang penting untuk mempercepatkan reformasi struktur ekonomi. Unit pengurusan penyelidikan akan diperkasa sebagai agensi tunggal bagi meneras dan mengurus aktiviti R&D, NCNI agar lebih cekap dan tuntas. Kerajaan menyasarkan perbelanjaan kasar penyelidikan dan pembangunan kepada KDNK sebanyak 2.5%. Manakala sumbangan perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan sektor swasta kepada jumlah keseluruhan perbelanjaan pendidikan dan pembangunan R&D disasarkan sebanyak 70% pada tahun 2025.
Dasar inovasi sosial akan diluncurkan pada November ini bagi menggalakkan daya cipta pada peringkat akar umbi. Usaha ini diharap dapat menanam kegairahan terhadap sains, teknologi dan daya cipta serta mampu melahirkan para saintis bertaraf dunia. Reformasi struktur ekonomi akan dipercepat melalui HGHV 3, industri elektrik dan elektronik (E&E) bernilai tinggi. Industri E&E negara yang menyumbang hampir 13% dalam pasaran dunia bagi pengujian dan pempakejan chip akan diperkukuh untuk beralih ke rantaian nilai yang lebih tinggi. Selama ini, pembangunan industri E&E lebih tertumpu kepada aktiviti peringkat akhir, back end, yang kurang memberi nilai tambah kepada sektor pembuatan. Mutakhir ini alhamdulillah, aktiviti peringkat awal, front end, yang bernilai tinggi seperti reka bentuk litar bersepadu, reka bentuk kejuruteraan dan fabrikasi wafer akan diberi keutamaan. Keputusan syarikat semiconductor Infineon Technologies dari negara Jerman untuk meluluskan penambahan pelaburan berjumlah 25 bilion ringgit di Malaysia pada bulan Ogos yang lalu bagi mengembangkan operasinya dengan penumpuan aktiviti peringkat awal front end yang terbesar di dunia merupakan isyarat positif buat negara. Kejayaan industri ini, Infineon, akan melonjakkan Malaysia sebagai antara negara terawal yang akan mengeluarkan karbid silikon (CIC) wafer berteknologi termaju pada peringkat global. Komitmen syarikat terkemuka seperti Tesla dan Samsung Engineering untuk melabur di Malaysia mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan menjana pekerjaan berpendapatan tinggi buat rakyat. Kesediaan kita didorong dengan kebijakan kerajaan yang menggalakkan pembangunan industri E&E berhasil meningkatkan keyakinan syarikat besar kepada keupayaan teknologi Malaysia. HGHV 4, pertanian dan industri asas tani. Kerajaan kekal komited untuk mengukuhkan kemandirian dan keterjaminan makanan dan meningkatkan daya saing sektor agri-komoditi. Kemandirian pengeluaran makanan tempatan akan ditingkatkan melalui otomasi dan pendigitalan agar berskala lebih besar dan berdaya saing. Kecekapan pengurusan pengeluaran makanan akan dipertingkat untuk mengoptimumkan penggunaan tanah pertanian. Bagi menyokong usaha ini, kerajaan menggalakkan penyertaan sektor swasta untuk mempergiat kegiatan pertanian pintar. Langkah memperkasa amalan pertanian mampan, termasuk membangunkan modal pertanian rendah karbon, akan dimulakan cara rintis dalam subsektor padi sebelum diperluas kepada subsektor lain. Keterjaminan makanan akan terus diperkukuh melalui pelaksanaan projek pengeluaran pertanian moden yang berskala besar. Saya telah meluncurkan projek penanaman padi 5 musim dalam tempoh 2 tahun di kawasan pertanian Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA Kedah dengan pelaburan sebanyak 3 bilion ringgit. Di samping itu, pelaksanaan projek inisiatif usahawan tani Intan dalam program IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat, akan dipergiat bagi mengurangkan kebergantungan kepada import makanan, mengukuh rantaian bakalan makanan dan menggalakkan penerima gunaan teknologi dalam pertanian selain menoktahkan kemiskinan tegah. Bagi memastikan industri getah negara terus berdaya saing, langkah diambil untuk mentransformasikan industri ini termasuk melalui penggalakan aktiviti hiliran. Industri hiliran getah Malaysia, khususnya pengeluaran sarung tangan, berada pada kedudukan pertama di dunia. Di samping itu, kerajaan akan menggalakkan penghasilan produk getah yang mempunyai nilai tambah yang tinggi serta memperhebat kegiatan pengkomersialan hasil R&D dan pemindahan teknologi bagi memperkasa industri getah negara. HGHV 5, industri nadir bumi, akan muncul sebagai sumber pertumbuhan baru berasaskan unsur nadir bumi, bukan radioaktif yang mampan dan mesra alam. Unsur ini diperlukan dalam pembuatan bateri, supermagnet dan alatan elektronik.
Industri nadir bumi dijangka menyumbang sebanyak 9.5 bilion ringgit kepada KDNK negara pada tahun 2025 dan mewujudkan hampir 7,000 peluang pekerjaan. Bagi mencapai sasaran ini, dasar mineral negara baru akan diperkenalkan, dirangka bagi memacu pembangunan industri mineral yang menyeluruh berasaskan prinsip kemampanan dan kebertanggungjawaban. Kebijakan ini akan dijadikan panduan dalam melaksanakan aktiviti perlombongan dalam hutan simpan kekal, kawasan sensitif alam sekitar dan kawasan perlindungan. Pemetaan terperinci sumber unsur nadi bumi dan model perniagaan menyeluruh yang menggabungkan industri huluan, pertengahan dan hiliran akan dibangunkan bagi mengekalkan rantaian nilai nadir bumi di dalam negara. Oleh itu, kerajaan akan membangunkan dasar melarang ekspor bahan mentah nadir bumi bagi mengelakkan eksploitasi, kehilangan sumber, lantas menjamin pulangan yang maksimum buat negara. Langkah ini akan menggalakkan pemrosesan dalam negara dan memberikan hasil tambahan kepada negara. Penegasan ketiga, memacu daya saing sektor dan industri strategik. Pelan Perindustrian Baru 2030 NIMP merupakan kerangka dasar industri yang menyasarkan kemasukan pelaburan bernilai tinggi buat negara seperti angkasa, elektrik dan elektronik, otomotif, kimia dan farmaceutical. NIMP 2030 menyasarkan sebanyak 33 juta peluang pekerjaan baru untuk rakyat dengan gaji penengah setinggi RM4,510 sebulan pada akhir tempoh pelaksanaannya. Sebagai pelengkap kepada NIMP 2030 dalam usaha mentransformasi dan memacu daya saing sektor dan industri strategik, kerajaan memberikan tumpuan kepada 8 segmen industri. Pertama, Malaysia menjadi peneraju dalam pasaran halal antarabangsa dengan nilai ekspor halal sebanyak 63.1 bilion ringgit pada tahun 2025. Tahap berikutnya menjadi peneraju pasaran halalan thayyiban. Malaysia kini telah diiktiraf sebagai pengeluar sijil halal certification di peringkat antarabangsa. Justru keupayaan industri halalan thayyiban negara akan terus dikembangkan bersama dengan pensijilan. Usaha bagi mengasah bakat penyelarasan dan dalam kalangan pihak berkepentingan, peningkatan akses pasaran serta penerima gunaan teknologi dan pendigitalan produk dan perkhidmatan halalan thayyiban akan dipertingkat selaras dengan plan industri halal. Produk yang diberikan tumpuan seperti pharmaceutical, peranti perubahan, busana muslim, modest fashion yang mempunyai nilai tambah yang tinggi dan menyediakan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Kedua, perkhidmatan global telah dikenal pasti sebagai industri strategi. Kerajaan akan merangka kebijakan yang menyeluruh, memudah cara perniagaan dan menunjukkan pangkalan data bagi menarik pelaburan bermutu tinggi dan membuka ruang seluasnya kepada syarikat tempatan untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan. Malaysia menjadi rumah kepada beberapa syarikat perkhidmatan global, antaranya Endeavour PLC dari United Kingdom, Cognizant Technology Solutions United States Corporation dari Amerika Syarikat, Huawei Technology Malaysia Sedia Berhad dari China, Ansell Global Trading Center Malaysia Sedia Berhad dari Australia, Siemens Energy Berhad dari Jerman, dan dijangka lebih banyak syarikat perkhidmatan global akan menyatakan minat untuk beroperasi di sini pada masa akan datang. Ketiga, kian jelas terlihat keretakan dalam kerangka keuangan antarabangsa, a fractured international financial architecture. Amalan sekarang mula disanggah oleh pakar ekonomi terkemuka kerana mengizinkan ketempangan, keterlanjuran
dan kesenjangan kian melebar, seperti laporan Oxfam pada tahun 2023 yang menyatakan, dengan izin, the richest 1% back 2/3 of $42 trillion in new wealth created since 2020. Dengan maksud lain, disebut dengan pengalaman di Amerika Syarikat, 1% golongan maha kaya melahap 2/3 daripada keseluruhan $42 triliun kekayaan yang terhasil sejak tahun 2020. Di dalam soal kejatuhan mata wang, hakikatnya berlaku terkesan di seluruh dunia. Berbanding awal tahun ini, nilai semasa renminbi umpamanya telah menyusut sebanyak 6.1% ketimbang dolar Amerika Syarikat. Yen menyusut lebih besar, iaitu sebanyak 11.3%. Berpunca daripada kerangka keuangan dunia yang bergantung kepada dolar Amerika Syarikat. Malaysia turut terkesan dengan kejatuhan ringgit yang menyusut sebanyak 5.8%. Justru itu, Malaysia akan lebih aktif dalam mengungkapkan penyelesaian berasaskan prinsip maqasid syariah. Bermula dengan perbincangan bersama negara Asia mengenai pendekatan baru yang selari dengan prinsip alam sekitar, sosial dan tata kelola ESG demi menawarkan sistem alternatif bagi penyelesaian yang lebih menyeluruh dan ampuh. Sektor perbankan, takaful, pasaran modal Islam akan terus diperkasa untuk mendepani cabaran baru bagi mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai pusat keuangan Islam global. Pembangunan sektor keuangan Islam di Malaysia bermula sebagai produk alternatif kepada sistem keuangan konvensional yang tertakluk kepada tatanan perbankan. Pendekatan ini bagaimanapun telah membataskan pencapaian hasrat maqasid syariah. Kerana penekanan yang diberikan selama ini terbatas kepada prinsip penolakan riba tanpa melihat objektif ekonomi Islam yang lebih menjulur, termasuk penegakan prinsip keadilan dan penyertaan rakyat yang lebih meluas. Malaysia harus menerokai dasar dan memperkenalkan instrumen keuangan Islam baru berdasarkan prinsip yang pernah diungkapkan oleh Imam Abu Ishaq Ash-Shatibi dalam Al-Muwafaqat sebagai an-nazar ilal ma'al, atau menjangka dampak yang akan terhasil daripada dasar produk, aset dan perkhidmatan dan mengukurnya. Prinsip ini diangkat agar sistem keuangan Islam mampu berjalan seiring dengan sistem keuangan konvensional, malah mampu menyainginya. Demikian juga yang disarankan oleh Imam Al-Aiz Abdul Salam sebagai tahqiq masalihul ibad, yakni melunaskan dan membumikan kemaslahatan manusia keseluruhannya. Bagi melanjutkan wacana ini yang besar, kita telah mengajak negara-negara Islam dan pakar-pakar keuangan Islam untuk bersama dalam persidangan antarabangsa mengenai ekonomi Islam ICF 2023 ke-15 di Kuala Lumpur pada bulan Disember ini, insya-Allah. Persidangan ini adalah bagi mencerakin permasalahan dalam usaha Malaysia mempelopori peningkatan amalan sistem keuangan Islam yang syumul. Selain itu, kerajaan akan mempergiat konsep perantaraan berasaskan nilai sebagai usaha memacu tumpuan baru kepada penyelesaian pengurusan keuangan yang lebih mampan dan sejahtera. Inisiatif ini untuk menggalakkan lebih ramai pelabur runcit dan institusi turut serta dalam industri pengurusan dana Islam. Usaha ini akan menyediakan lebih pilihan kepada pelabur dan rakyat untuk terlibat dalam keuangan Islam. Keempat, industri aero angkasa berupaya melonjakkan Malaysia sebagai negara berteknologi tinggi. Pembangunan industri ini akan ditumpukan kepada pembangunan kluster aero angkasa bersepadu yang mampu menarik pelaburan berkualiti. Sayogianya, kita berbangga dengan kejayaan daripada ujian rintis yang menggunakan bahan api penerbangan mampan.
Susulan itu lebih banyak usaha akan dilaksanakan untuk membangunkan teknologi dan ekosistem bagi penghasilan bahan api penerbangan mampan. Usaha ini dijangka meningkatkan pertumbuhan industri untuk mencapai sasaran pendapatan sebanyak 30 bilion ringgit pada tahun 2025 yang paling utama dapat menawarkan pekerjaan kemahiran dengan gaji yang lebih tinggi kepada rakyat. Kelima, pembangunan industri kreatif akan didukung sebagai industri strategik berimpak tinggi. Beberapa langkah diambil termasuk memperkukuh tata kelola, membangun analitis data raya berpusat serta membangunkan bakat kreatif tempatan bagi merancakkan lagi industri kreatif. Kerajaan juga menyediakan dana berjumlah 346 juta ringgit dalam tempoh RMK 12 untuk menarik penglibatan golongan belia dalam aktiviti kreatif yang menawarkan pendapatan yang tinggi. Keenam, industri pelancongan yang terjejas teruk lantaran penguatkuasaan PKP akan kembali kukuh. Kerajaan akan menyegerakan proses pemulihan industri pelancongan dengan menambah baik rangka kerja kawal selia, menggalakkan pendigitalisan dan mempromosi pelancongan mampan yang berasaskan alam semula jadi. Pemulihan ini dapat dilihat berdasarkan peningkatan ketiban pelancong kepada 9.2 juta pada suku kedua tahun 2023 dan dijangka mencapai sekurang-kurangnya 18 juta pelancong pada tahun 2023. Ketujuh, kerajaan memahami masih banyak perniagaan yang belum pulih sepenuhnya seusai pandemik COVID-19. Terutamanya perusahaan mikro yang mudah terjejas yang merangkumi 79% daripada keseluruhan PMKS di Malaysia. Seramai 7.25 juta guna tenaga PMKS telah terjejas susulan dampak pandemik ini. Kerajaan juga terus memperkasa PMKS menerusi peningkatan skala perniagaan serta penyertaan dalam rantaian bekalan domestik dan global. Kerajaan akan menyediakan 60 juta ringgit dana pembiayaan peluang kedua kepada perusahaan kecil dan sederhana dan usahawan inovatif dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan untuk bangkit semula daripada kegagalan dan terus menyumbang kepada ekonomi negara. Penerima gunaan teknologi dan pendigitalan serta peningkatan kegiatan R&D dan daya cipta akan digalakkan agar PMKS dapat meningkatkan produktiviti dan kekal berdaya saing. PMKS akan didorong untuk mematuhi keperluan ESG bagi menjamin penyertaan dalam rantaian bekalan global yang mampan. Kelapan, kerajaan akan memberikan penekanan kepada pembangunan infrastruktur pengangkutan dan logistik yang mampan dan berdaya tahan. Anjakan utama pengukuhan jaringan pengangkutan awam akan menyediakan akses dan ketersambungan yang lebih baik. Lebih ramai rakyat akan menikmati perkhidmatan pengangkutan awam yang semakin cekap, berdaya harap, mampu bayar dan selamat. Antara projek pengangkutan baru dibenarkan termasuk peluasan perkhidmatan bas rapid transit BRT dan bas dalam bandar termasuk di Johor Bahru dan Lembah Kelang. Naik taraf lebuh raya Senai Desaru. Pelebaran lebuh raya Utara Selatan dari Yong Ping ke Senai Utara secara berfasa. Pembinaan Sarawak Sabah Link Road 2. Pembinaan lebuh raya Pen Borneo Sabah fasa 1B. Projek transit aliran ringan LRT Pulau Pinang. Peluasan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Pembangunan semula lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Naik taraf lebuh raya Timur Barat dari Great Perak ke Jeli Kelantan. Naik taraf jalan dari Tanah Rata ke Kia Farm, Cameron Highlands, Pahang. Selain itu, pembangunan pelabuhan baru di Pulau Keri, Selangor dijangka dapat mengukuhkan pelabuhan Kelang sebagai hub pemindahan kapal serantau. Kerajaan juga akan menambah baik kerja-kerja penyelenggaraan infrastruktur pengangkutan bagi memanjangkan jangka hayat jalan raya, aset rel dan peralatan navigasi udara. Tuan dan Pertua, penegasan 4, mempertingkat potensi ekonomi wilayah. Pembangunan wilayah yang lebih seimbang dan inklusif
juga menjadi cita-cita ekonomi madani. Usaha akan dipertingkatkan untuk mengoptimumkan potensi ekonomi wilayah berlandaskan 4 perkara pokok. Pertama, potensi ekonomi wilayah akan dipertingkat berdasarkan kekuatan setempat. Kebijakan perindustrian mengikut geografi akan diberikan penekanan di samping menyediakan ekosistem perniagaan yang lebih baik bagi mempertingkat pembangunan di kawasan pertumbuhan yang dikenal pasti. Termasuk projek ladang air manis di Kulai, Johor, projek taman biopolimer Kertih, Terengganu. Kedua, dalam usaha memperkasa keselamatan memperoleh manfaat daripada potensi pembangunan ekonomi rentas sempadan, kerajaan meluluskan peruntukan sebanyak 1.1 bilion ringgit untuk tempoh 2023 hingga 2025. Ini bagi penyediaan infrastruktur asas, peningkatan kemudahan keselamatan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi di kawasan sempadan di Perak, Perlis, Kelantan, Kedah, Sabah dan Sarawak. Ketiga, pembangunan desa tentunya tidak akan dikesampingkan. Kerajaan bertekad untuk merapatkan nisbah jurang pendapatan antara desa dan bandar daripada 0.57 pada tahun 2022 kepada 0.67 pada tahun 2025. Dalam hal ini, kerajaan akan memperluas penyediaan infrastruktur dan perkhidmatan, memanfaat potensi ekonomi desa dan memperkukuh pencapaian perkhidmatan untuk memastikan kesejahteraan penduduk di desa dan pedalaman. Antara program dan projek baru yang akan dilaksanakan termasuk projek membina jalan dari Kampung Gedes melalui Sungai Kelai ke Felda Palung, Jempul, Negeri Sembilan. Projek membina jalan dari Kuala Linggi ke Air Molek, Masjid Tanah Alor Gajah, Melaka. Projek membina jalan dari Kampung Kuala Sungai Udang ke Pantai Murni, Yan, Kedah. Projek membina jalan pintas Bukit Sagu ke Bukit Queen, Kuantan, Pahang. Projek jalan perhubungan desa negeri Perak fasa 2. Projek sokongan pengukuhan keusahanan luar bandar 2.0. Program pembangunan keupayaan komuniti luar bandar. Pembangunan usahawan desa bagi meningkatkan kapasiti perniagaan melalui pelbagai program dan inisiatif selaras dengan keperluan industri setempat diteruskan. Produk kolej desa akan terus dipromosi melalui pusat komuniti desa. Manakala penggunaan platform e-dagang akan ditingkatkan untuk pasaran yang lebih baik. Keempat, pembangunan wilayah Sabah dan Sarawak akan terus diberikan tumpuan. Kerajaan telah membuktikan komitmennya untuk menangani isu berbangkit daripada Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Antara komitmen yang diterjemahkan termasuk pelonggaran peraturan perolehan dan penyerahan kuasa kawal selia gas kepada Kerajaan Negeri Sabah pada Januari 2023. Sementara penyerahan kuasa kawal selia elektrik dinyatakan dapat ditamatkan menjelang Januari 2024. Sabah mempunyai potensi yang besar dalam penjanaan TBB berasaskan solar dan biogesim bagi menangani tantangan dalam keperluan bekalan tenaga dan elektrik pada masa depan. Kerajaan Negeri Sarawak telah mengambil langkah kehadapan dalam peralihan tenaga melalui beberapa ikhtiar termasuk pengeluaran hidrogen, pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS dan projek penjanaan elektrik menggunakan TBB. Kejayaan perancangan negeri Sarawak dalam pengurusan peralihan tenaga wajar diteladani oleh negeri-negeri lain. Dalam usaha meningkatkan kualiti sistem pendidikan Sabah dan di Sarawak, lebih banyak projek pembinaan semula sekolah daif di sekolah dilaksanakan. Sehingga kini, 64 projek sedang dalam pelaksanaan di Sarawak dan 43 projek di Sabah. Bagi meningkatkan kemudahan kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan yang lebih saksama, sebuah pusat darah wilayah akan dibina di Sabah, manakala makmal kesihatan awam dan makmal keselamatan dan kualiti makanan akan dibina di Kuching, Sarawak. Tuan Yang Dipertua, tumpuan kedua, membangun masyarakat sejahtera. Kemajuan rakyat tidak sewajarnya diukur dengan pertumbuhan ekonomi semata-mata.
Sebaliknya, harus mengambil kira aspek kesejahteraan secara menyeluruh. Untuk itu, tumpuan kedua adalah bagi meningkatkan darjat hidup rakyat. Kerajaan beriltizam untuk menjayakan 4 penegasan. Merapatkan jurang ketidaksamarataan. Kesejahteraan rakyat menjadikan matlamat utama kerajaan dan akan terus diperjuangkan seiring dengan ikhtiar untuk melonjakkan prestasi ekonomi. Perhatian terhadap perintihan rakyat, laksana condong ditumpil, lemah dianduh. Justru 5 perkara pokok dalam usaha merapatkan jurang ketidaksamarataan telah dikenal pasti. Pertama, menyegerakan langkah membasmi kemiskinan dan memperkasa golongan rentan melalui pewujudan pelbagai peluang pekerjaan dan pengukuhan perlindungan sosial. Sehingga 15 Ogos 2023, kerajaan dapat menyelamatkan hampir 114,000 keluarga miskin tegar daripada cengkaman kemiskinan. Demi menjamin kesejahteraan rakyat secara keseluruhannya, kerajaan berikrar untuk menoktahkan kemiskinan tegar pada tahun ini juga tanpa mengira etnik maupun keberadaan mereka di bandar desa atau pedalaman. Sejumlah 1.5 bilion ringgit telah diluluskan untuk menggerakkan program dan projek yang mampu menjana pendapatan bagi golongan sasar. Kerajaan juga telah meluncurkan IPR, suatu inisiatif serampang dua mata yang menumpukan kepada peningkatan pendapatan isi rumah dan penyelesaian isu struktur ekonomi. Sehingga 31 Ogos 2023, sebanyak 100,492 permohonan telah diterima untuk menyertai program IPR. Program akan diteliti oleh Amanah Ikhtiar bersama Pekemas, Tekun dan program-program melalui unit pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Di samping itu, program dan inisiatif pembasmian kemiskinan sedang terus dilaksanakan, antaranya program pemerkasaan ekonomi komuniti bandar, skim pembangunan kesejahteraan rakyat untuk penduduk luar bandar dan program pembangunan ekonomi orang asli. Dalam kerangka ekonomi madani, pendekatan yang kita sesungguhnya merentas kaum sama ada menoktahkan kemiskinan atau membaiki sekolah daif. Namun untuk peruntukan khusus, kerajaan akan melaksanakan program khas Bumi Putera Sarawak dan program khas Anak Negeri Sabah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tempatan. Bagi etnik Cina dan India yang berpendapatan rendah, beberapa inisiatif akan terus dilaksanakan di Kampung Baru Cina dan sebagaimana dalam Malaysia Indian Blueprint. Bagi tujuan ini, unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra akan diperkasa untuk menyokong pembangunan sosioekonomi masyarakat India secara lebih terselaras. Sebagaimana yang terzahir, keutamaan kerajaan tatkala ini adalah menaikkan lantai dengan menyediakan jaringan sosial yang ampuh bagi golongan yang kurang bernasib baik dan menaikkan siling dengan mereformasi industri dan struktur ekonomi negara walaupun berdepan dengan cabaran keterbatasan fiskal. Kedua, kerajaan akan memperkukuh penyediaan perlindungan sosial melalui reformasi perlindungan sosial yang dikaji untuk menambah baik kecekapan dan keberkesanan sistem perlindungan sosial. Bantuan tunai dan program rahmah akan diteruskan dan ditambah baik, memastikan jaringan keselamatan sosial terus ditingkatkan. Ketiga, semua perancangan dalam agenda pemerkasaan Bumi Putera sebelum ini hanya memusatkan kayu ukur penyertaan Bumi Putera dalam ekonomi berdasarkan pemilikan equity semata-mata. Selepas 5 dasawarsa, pemilikan ini masih belum mencapai sasaran 30% yang ditetapkan. Maka ekonomi madani melalui KSP RMK 12 antaranya akan menilai semula pendekatan untuk mengukur tahap penyertaan dan kawalan ekonomi Bumi Putera yang lebih bermakna. Satu Kongres Ekonomi Bumi Putera akan diadakan pada Januari 2024 bagi menetapkan hala tuju dan pendekatan baru agenda Bumi Putera yang lebih adil, saksama dan inklusif. Ikhtiar bermakna bagi memperkasa Bumi Putera beranjak daripada tumpuan terhadap syarikat terpilih kepada program pengupayaan
yang melibatkan lebih ramai usahawan dan lebih banyak syarikat Bumiputera berskala kecil dan sederhana. Ini bagi melahirkan kelas pertengahan Bumiputera yang dapat beralih daripada bergantung harap kepada gaji semata-mata kepada membina perniagaan yang meningkatkan pendapatan dan menambah nilai kepada ekonomi. Syarikat Bumiputera akan berpeluang untuk menerima manfaat sokongan pembiayaan daripada keseluruhan dana yang diperuntukkan oleh kerajaan kepada 16 agensi Bumiputera, termasuk MARA, Amanah Ikhtiar, Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Niaga, Tekun, Nasional, Equity Nasional Berhad, Equinas, Unit Peneraju Agenda Bumiputera, Teraju dan PNB. Sokongan pembiayaan ini mencecah 30 bilion ringgit sejak 3 rancangan Malaysia terdahulu. Pada masa yang sama, pegangan nomini yang tidak dedahkan pemilikan sebenar pula terus menunjukkan corak peningkatan yang ketara. Sehubungan dengan ini, saya ingin memaklumkan bahawa Akta Syarikat 2016 dan Akta Perkongsian Liability Terhad 2012 berkaitan pengisytiharan pemunya manfaat sedang disemak semula bertujuan untuk memperkukuh ketelusan pemilikan saham selaras dengan penekanan kepada tata kelola yang baik dan agar saham tidak dipindahkan secara rahsia kepada pendukung-pendukung tertentu. Keberkesanan peneranan agensi mandat Bumiputera seperti MARA, Teraju, Equinas akan dipertingkatkan melalui penjajaran semula strategi dan inisiatif pemerkasaan agenda Bumiputera. Petunjuk prestasi utama. Terbaik sahabat semua. Itu dia untuk siri yang pertama ini ataupun part yang pertama ini, ya, bagaimana ya begitu banyak ya agenda ataupun inisiatif dasar yang akan dilakukan oleh kerajaan ya dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia yang ke-12 ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kita mengharapkan ini bukan hanya sekadar rancangan, tapi akan menjadi realiti dan akan membantu kerajaan untuk membantu rakyat khususnya. Sekali lagi saya ulang, komen daripada Walaun katanya semua yang dikatakan dicerahkan oleh Datuk Seri Anwar ini tidak berkaitan dengan rakyat. Seperti yang saya katakan awal tadi, sebuah keluarga bapanya ya kalau tidak mempunyai pendapatan, bagaimana untuk beliau menjaga kebajikan, memberi makan, membayar kos sekolah, kos makan, kos susu, kos pampers dan sebagainya kepada anak-anak mereka. Begini jugalah yang sedang diusahakan oleh kerajaan. Tapi kita tahu Walaun ini memang otaknya sudah hilang ya, mungkin kerana diculik oleh makhluk asing. Jadi terima kasih sahabat semua. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, tapi sebelum itu sekiranya Anda memberikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan bahagian pertama ini, apa yang telah dikatakan ya dalam pembentangan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti Walaun Tit. Itu dia. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.